Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan limpah kurnia serta taufik dan hidayah daripada Allah, kita diberi kesempatan pada pagi ini untuk bersama-sama dalam majlis ilmu yang saya diamanahkan oleh Yang Bahagia Tuan Guru Dr. Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk menggantikan beliau pada pagi ini kerana beliau ada urusan yang tidak dapat dielakkan, dan beliau menyampaikan salam kepada seluruh jamaah dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga tidak berhasrat untuk membuka kitab yang dibawa oleh Tuan Guru, sebab selayaknya biarlah Tuan Guru saja yang menyelesaikan kitabnya. Oleh kerana saya menggantikan Tuan Guru, maka saya bawa satu tajuk yang saya kira sangat penting bagi diri saya dan tuan-tuan sekalian dalam meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali melihat tumpuan dan keutamaan yang perlu kita beri di dalam kehidupan kita. Kerana kita hidup di zaman yang banyak sudah melarikan kita daripada matlamat yang sepatutnya kita kejar. Sebaliknya kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak ke mana-mana kadang-kadang. Jadi insya-Allah pada hari ini saya nak buat tajuk iaitu di bawah tajuk siapakah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Quran kita melihat ada beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala menyebut secara terang berkenaan dengan beberapa golongan yang Allah cintai. Kita jumpa dengan ayat antaranya Allah menyebut innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang yang melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang sabar. Ini di antara beberapa ayat Quran, dan dihimpunkan di sini ada lebih kurang 7 golongan ataupun 8 golongan. Ada 8 golongan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran, termasuk golongan yang disebut oleh golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita ini, biar kita meletak matlamat untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebab nak menjadi golongan yang dicintai oleh manusia ini kadang-kadang susah. Nak bagi semua orang sayang pada kita ni satu benda yang sangat susah. Belum tentu kita buat baik, manusia boleh sayang dengan kita. Apatah lagi kalau kita buat tak cukup baik. Sebab itu disebut dalam satu ungkapan hikmah, dia kata ridhan nas ghayatun la tudrik. Redha manusia ni, kepuasan hati manusia terhadap kita ni adalah suatu matlamat yang tak boleh dicapai. Kita nak bagi orang puas hati dengan kita, bagi orang sayang dengan kita, ini satu matlamat yang tak boleh dicapai. Pasti akan ada benda kekurangan yang dilihat atau dicari oleh orang untuk dinafikan kita ini dia suka dan dia puas hati. Tapi yang pastinya kita kena menjadi golongan yang Allah sayang, golongan yang Allah cinta. Sebab menjadi golongan yang dicintai oleh Allah ni jelas, apabila kita menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah, pasti kita akan termasuk jadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, golongan yang dicintai oleh Allah berdasarkan kepada ayat Al-Quran, yang pertama golongan yang disebut dengan Al-Muhsinun. Golongan Al-Muhsinun
Yang ini dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surah Al-Baqarah ayat 195. Kemudian surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dalam senang dan susah, orang yang menahan marah dan memaafkan manusia. Inilah golongan yang disebut, yang disayangi oleh Allah, iaitu golongan al-muhsinin. Baik. Lagi dalam surah Ali Imran ayat 148. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat surah Ali Imran ayat 148. Kemudian surah Al-Maidah ayat 93. Ini juga disebut summat taqaw wa amanu summat taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Disebut golongan yang pertama adalah golongan al-muhsinun atau disebut golongan al-muhsinin. Baik. Bila kita melihat siapakah golongan al-muhsinun ini? Dari sudut bahasa, muhsinun ini daripada kalimah ihsan, maksudnya menyempurnakan sesuatu, teliti terhadap sesuatu dan menyempurnakan sesuatu. Dia daripada kalimah hasan dengan makna jamal, cantik, indah. Baik. Bila kita sebut ihsan, dalam hadis 40 ni ada salah satu daripada hadis yang kedua tu cerita tentang ihsan. Jadi ihsan ni ada dua. Satu, ihsan sesama manusia atau sesama makhluk. Yang kedua, ihsan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut ihsan sesama makhluk, ihsan sesama manusia, dalam hubungan kita sesama manusia, kita berbuat dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, ini dipanggil ihsan. Bahkan dalam banyak perkara dalam agama mengajar kita supaya sentiasa bersifat ihsan sesama makhluk. Sehingga dalam hadis 40 ni pun ada cerita berkenaan dengan kalau kita menyembelih, Nabi suruh fa-ahsanul qitlah, hendaklah kamu memperelokkan, mengihsankan penyembelihan tersebut. Maknanya dengan senjata ataupun dengan alat yang tajam supaya tidak menyeksa binatang tersebut, merehatkan binatang tersebut. Itu dipanggil ihsan dengan dalam penyembelihan. Dengan sesama manusia, bagaimana kita bersifat ihsan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam banyak ayat selepas Allah Ta'ala suruh manusia mentauhidkan Allah, jangan syirik, akan datang perintah selepas itu, apa dia? Wabil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapamu hendaklah kamu berlaku ihsan. Jadi ihsan ni maksudnya kita berbuat sebaik yang mungkin. Itu disebut dengan ihsan dengan sesama makhluk. Manakala ihsan dengan Allah, dalam hadis menyebut apa makna ihsan dengan Allah? Beribadat seolah-olah melihat Allah. Kalau kamu tak mampu melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Ini dua maqam ihsan dipanggil, ataupun dua rukun ihsan. Satu dipanggil musyahadah, satu lagi dipanggil muraqabah. Beribadat seolah-olah melihat Allah, menyaksikan Allah Ta'ala ketika kita sedang beribadat. Ini dipanggil musyahadah. Menyaksi dengan apa? Dengan mata hati, dengan basirah, bukannya memahati dengan mata kasar. Kalau tak mampu musyahadah, maka sekurang-kurangnya sampai kepada maqam muraqabah. Apa makna muraqabah? Merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ihsan dengan Allah. Jadi golongan yang pertama yang dicintai oleh Allah disebut dengan golongan al-muhsinun. Jadi kita usahakan diri kita
bermuamalat dengan manusia sebaik-baiknya atas dasar ihsan, dan beribadat kepada Allah dengan bersungguh-sungguh sampai mencapai maqam ihsan. Maka mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, golongan yang dicintai oleh Allah disebut dengan golongan al-muttaqun. Golongan yang bertakwa. Al-muttaqun atau disebut dengan al-muttaqin. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang golongan al-muttaqin ini menjadi golongan yang dicintai Allah sebanyak 3 kali. Antaranya dalam surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ayat 76. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Surah Ali Imran ayat 76, surah At-Taubah ayat 4, surah At-Taubah ayat 4, dan juga At-Taubah ayat 7. Surah At-Taubah ayat 4 dan surah At-Taubah ayat 7. Allah sebut dengan jelas, innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Baik, muttaqin apa dia? Muttaqin ni satu kalimah yang kita biasa dengar, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna takwa? Takwa ni ada banyak takrifan. Antara takrifan takwa ni adalah melaksanakan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang, sama ada secara bersendirian atau di hadapan makhluk. Itu makna takwa. Buat apa Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, sama ada bersendirian ataupun di hadapan makhluk. Itu makna takwa. Kalimah takwa ni dalam pengertian yang pelbagai, maksudnya taat kepada Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka oleh sebab itu usaha diri kita supaya jadi golongan-golongan yang bertakwa pada Allah. Dan menjadi orang bertakwa ini adalah merupakan satu perkara sangat penting, sehingga dipesan banyak kali menjadi satu wasiat wajib bagi orang lelaki untuk dengar setiap hari Jumaat dalam khutbah Jumaat, wajib mendengar pesan atau wasiat dengan takwa. Tu imam dalam khutbah kalau tak sebut perkataan ittaqullah, khutbah Jumaat tu tak sah. Betapa pentingnya wasiat dengan takwa dan menjadi golongan yang bertakwa, sehingga dia menjadi suatu pesanan yang diulang-ulang setiap minggu oleh khatib ketika solat Jumaat. Jadi yang kedua, kita bercita-cita dan berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, golongan yang ketiga disebut dengan golongan al-muqsitun ataupun al-muqsitin. Golongan al-muqsitun ini disebut oleh Allah dalam Quran sebanyak 3 kali. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Ta'ala kasih kepada golongan yang muqsitin, maksudnya golongan yang adil. Muqsitin ni adil, ataupun kita sebut pertengahan lah, adil. Tengah ni kadang-kadang belum tentu adil lagi. Maksudnya orang yang berada dalam adil, meletak sesuatu pada tempat dia. Itu dipanggil muqsitin. Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah ayat 42. Allah sebut dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Dan Allah sebut dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Surah Al-Ma'idah ayat 42, surah Al-Hujurat ayat 9, dan surah Al-Mumtahanah ayat 8. Okay. Apa makna Al-Muqsitun? Al-Muqsitun ini lebih hampir ta'rifannya golongan yang adil, yang bertepatan dengan kehendak agama. Golongan yang adil yang bertepatan dengan kehendak agama.
Dan kebiasaannya bila kita sebut adil, dia berkait dengan hukum atau pertimbangan di antara dua perkara. Allah Ta'ala suka golongan-golongan yang adil, golongan yang berada di pertengahan, golongan yang istiqamah, golongan yang insaf. Maksudnya dia tidak cenderung kepada sesuatu, tapi dia bersifat dengan sifat yang adil. Sebab itu zaman hari ini, tuan-tuan, zaman yang kita sentiasa terdedah dengan pelbagai maklumat, zaman yang kita sentiasa terdedah dengan pelbagai informasi. Sebagai orang yang terdedah dengan maklumat, kita tidak boleh terus membuat sesuatu kesimpulan terhadap sesuatu isu dan perkara yang berlaku. Bagaimana kita perlu bersifat adil? Bagaimana kita perlu menjadi golongan yang al-muqsitun? Bila ada sesuatu perkara yang timbul, isu yang timbul, kita kena dapatkan maklumat daripada kedua-dua belah pihak sebelum kita membuat kesimpulan, atau kita nak membuat sesuatu pendirian, atau kita nak membuat sesuatu keputusan. Ya, jangan kebencian kita kepada satu kaum, kata Allah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kamu kepada sesuatu kaum, kecenderungan kamu benci kepada satu kaum menyebabkan kamu menjadi tidak adil. Sebab kita tak suka dengan orang tu, semua benda yang orang tu buat semua tak betul. Kerana kita suka dengan orang tu, semua benda yang orang tu buat semuanya kita suka, walaupun salah. Ini tak adil. Dan jadi golongan al-muqsitun perlu ada pertimbangan yang sepatutnya. Jangan meletak sesuatu kesimpulan, jangan meletak sesuatu hukum dalam keadaan kita tidak punya penelitian terhadap sesuatu perkara itu. Ini disebut dengan golongan al-muqsitun. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, golongan yang dicintai oleh Allah yang keempat disebut golongan at-tawwabun ataupun at-tawwabin. Siapa dia at-tawwabun? At-tawwabun atau at-tawwabin, orang-orang yang sentiasa bertaubat. Orang-orang yang sentiasa bertaubat. Tawab maksudnya sentiasa bertaubat. Dalam Quran Allah sebut sebanyak satu kali. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Allah Subhanahu wa taala menyebut, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat dan orang yang sentiasa menyucikan diri atau membersihkan diri. Baik. Tawab, kalimah tawab, kalau dalam bahasa Arab dia disebut dengan sirah mubalaghah daripada kalimah taubat. Maksud tawab ni adalah senantiasa bertaubat. Dia kalau orang tu bertaubat dipanggil at-taib, orang yang bertaubat. Tapi kalau sentiasa taubat dipanggil tawwab. Kenapa sentiasa bertaubat? Kerana dia sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sentiasa kembali kepada Allah? Kerana sebagai manusia kita tidak dapat lari, kadang-kadang kita melakukan dosa dan kesilapan. Sebaik-baik manusia bukan manusia yang tak buat dosa, tak buat salah. Tapi sebaik-baik manusia adalah apabila melakukan kesalahan, segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, fa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidunubihim. Biar tiap kali dia melakukan kesalahan, dia melakukan keburukan, menzalimi diri dia zakarullah, kembali ingat kepada Allah dan beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hukum taubat? Hukum taubat ini adalah wajib.
Hukum taubat ini adalah wajib bagi setiap dosa yang kita lakukan. Martabat kita orang awam ni, kita bertaubat daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kadang-kadang ada dosa kecil, kadang-kadang dosa besar. Maksiat apa saja perkara yang kita buat yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita taubat dengan kita beristighfar, melakukan ibadat-ibadat wajib dan ibadat sunat, dan kalau berkait dengan hak manusia, taubat itu mesti ditambah dengan mengembalikan hak manusia tersebut. Yang kedua, peringkat taubat adalah taubat daripada kelalaian. Lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Bagi golongan-golongan tasawuf, mereka setiap kali mereka terlalai daripada mengingati Allah, bagi mereka itu satu kesalahan. Setiap kali mereka rasa mereka lalai, mereka akan bertaubat. Walaupun perbuatan yang mereka buat tu tak sampai kepada tahap maksiat, tapi lalai itu satu kesalahan bagi mereka. Sebab itu tuan-tuan, diajar oleh Nabi, kenapa setiap kali keluar tandas kita baca ghufranakal hamdulillah, ghufranak, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita. Kata para ulama, dibaca ghufranaka selepas keluar daripada tandas, sebab waktu kita duduk dalam tandas, kita tidak boleh berzikir dengan zikir lisan. Meninggalkan zikir lisan ketika dalam tandas, bagi sebahagian golongan yang dekat dengan Allah, itu kelalaian. Bagi mereka itu adalah kelalaian. Sebab itu keluar tandas, minta ampun. Minta ampun daripada Allah Ta'ala. Selepas sembahyang, apa wirid yang kita baca lepas sembahyang? Kita baca istighfar. Kenapa istighfar selepas solat? Sedangkan amalan yang kita lakukan tadi adalah amalan yang paling besar, iaitu solat. Kerana bimbang boleh jadi dalam solat kita ada kelalaian. Jadi taubat daripada kelalaian ini juga adalah merupakan suatu taubat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, taubat ataupun istighfar yang paling tinggi sekali adalah kerana rasa cinta dan kasih kepada Allah. Peringkat pertama taubat tadi daripada dosa dan maksiat. Peringkat yang kedua taubat daripada kelalaian. Peringkat taubat yang ketiga, taubat kerana cinta. Taubat kerana kasih. Nabi SAW ditegur oleh Sayyidatina Aisyah. Kata Sayyidatina Aisyah, "Ya Rasulullah, kenapa sembahyang sampai bongkak kaki? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa Nabi yang terdahulu dan yang akan datang. Laqad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar." Apa jawapan Nabi? Nabi sembahyang sampai bongkak kaki bukan kerana soal dosa yang diampun, minta dosa diampun, tetapi Nabi kata, "Afala akuna abdan syakura." Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Manifestasi menunjukkan rasa cinta, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat bukan kerana dosa, bukan kerana kelalaian, tapi kerana rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa rasa diri melakukan kesalahan. Ini adalah merupakan satu sifat yang sangat baik. Kita rasa diri kita sentiasa buat salah ni baik. Yang bahayanya tak rasa bersalah, yang ni bahaya. Tak rasa berdosa, bimbang-bimbang, itu satu dosa. Tak rasa buat salah, bimbang-bimbang, banyak melakukan kesalahan. Lepas tu bila kita tengok kan, orang orang yang dalam keadaan mengasihi, mencintai, kita dalam keadaan sayang dan kasih ni, antara kalimah yang selalu diungkapkan adalah minta maaf. Sebab sayang,
Tengah asyik warna bercinta, tengah asyik bercinta, asyik minta maaf ya kuju. Datang lewat minta maaf, datang copet minta maaf, tak datang minta maaf. Sebab apa? Tengah bercinta. Bila cinta tu dah kurang, dia pula tuntut bila nak minta maaf. Dah lama kahwin minta maaf bila? Time raya pun minta maaf. Setahun sekali. Isteri pun cakap, minta maaf bang, saya banyak dosa dengan abang. Suami jawab, tahu pun. Kata. Tahu pun banyak dosa. Kata. Lepas tu isteri jawab pula tu, orang dah minta maaf banyak pula cerita. Melawan juga dia. Sebab apa tu? Sebab cinta tu dah kurang. Cuba cinta tu kuat, hari-hari minta maaf. Habis cinta tu dah kurang, setahun sekali. Dalam minta maaf tu pun bergaduh lagi tu. Baik. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi golongan tawab, orang yang sentiasa bertaubat. Sentiasa kita rasa kita ada kekurangan. Sentiasa kita rasa kita ada dosa. Supaya kita sentiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rasa berdosa itu mesti disertai dengan pengharapan kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam bila rasa buat salah, Nabi Adam hadir dengan harapan agar Allah terima. Jangan jadi iblis. Iblis buat salah, tak mengaku salah. Dahlah tak mengaku salah, menyalahkan pula orang lain. Billah. Okey, baik, itu yang keempat. Golongan yang kelima adalah golongan al-mutatahharun, atau golongan yang sentiasa menyucikan diri. Mutatahharun atau mutatahhirin. Golongan al-mutatahharun. Ini disebut oleh Allah dalam Quran sebanyak 2 kali. Allah sebut dalam Quran 2 kali kalimah al-mutatahhirin ataupun golongan al-mutatahhirun. Pertama tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Surah Al-Baqarah ayat 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan ayat yang kedua surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108. Surah At-Taubah ayat 108. Siapakah golongan al-mutatahharun atau al-mutatahhirin? Iaitu orang yang menyucikan dirinya daripada kotoran-kotoran yang menghalangnya daripada bersuci untuk ibadat. Orang yang sentiasa membersihkan dirinya daripada perkara-perkara yang menyebabkan menghalangnya daripada melakukan ibadat. Hadas, janabah, ini semua adalah perkara-perkara. Jadi taharah di sini kata ulama, dia meliputi suci 2 perkara. Suci zahir dan suci batin. Suci zahir dan suci batin. Setiap kali kita menyucikan yang zahir, dalam masa yang sama kita berdoa agar batin kita juga disucikan oleh Allah. Kita berwuduk, setiap kali kita basuh muka, mudah-mudahan dosa kita yang kita buat daripada muka dibersihkan. Kita basuh tangan, mudah-mudahan dosa yang kita buat daripada tangan ni juga dibersihkan. Suci kita daripada dosa. Itu dipanggil dengan golongan al-mutatahhirin. Dan suci itu ada 2 lah. Saya sebut tadi, satu suci hissiyah, satu dipanggil suci maknawiyah. Suci hissiyah ni iaitu suci daripada perkara-perkara yang menghalang daripada ibadat. Contohnya hadas besar, hadas kecil, ini dipanggil taharah hissiyah, suci fizikal hissiyah. Dan yang kedua dipanggil taharah maknawiyah, suci secara maknawi. Apa makna suci secara maknawi? Iaitu suci batin daripada kekotoran hati, mencintai selain daripada Allah, takut selain daripada Allah, suci daripada syirik. Nah, ini adalah dipanggil suci maknawi, suci maknawiyah.
Jadi Allah kasih kepada orang yang suka menyucikan diri, iaitu suci zahir atau suci hissiyah, dan suci batin atau suci maknawiyah. Itu golongan yang kelima. Baik. Kemudian golongan yang keenam, golongan yang dicintai oleh Allah yang keenam adalah golongan as-sabirun, golongan yang sabar. Golongan yang as-sabirun iaitu golongan yang sabar. Baik. Dalam Quran Allah sebut sekali, Innallah wallahu yuhibbus sabirin. Allah kasih kepada orang-orang yang sabar. Ini disebut dalam Quran ayat 146 surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 146, ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah kasih orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Kalimah sabar ni biasa kita dengar. Selalu kita pakai. Bila orang ada masalah, kita kata dia sabar. Bila orang kehilangan, kita kata sabar. Bila kita pula kehilangan, orang kata sabar. Yang tu kita tak sabar. Kita nasihat orang sabar sana, orang nasihat kita sabar, kita kata kau tak kono boleh lah. Selalu kita kata gitu. Baik. Sabar ni maksudnya adalah menahan diri. Itu maksudnya sabar. Menahan diri daripada, apa istilahnya, daripada memberontak, daripada melakukan perkara-perkara di luar batasan syariat. Kalau berlaku sesuatu perkara, dia tahan diri dia tahan lisan dia daripada mengutuk-ngutuk, dia menahan diri dia daripada mempersoal, mempertikaikan takdir. Ini dipanggil dengan sabar. Dia menangis tapi dia tidak buat benda yang melebihi daripada batasan dia. Jadi orang yang sabar ni tuan-tuan, disebut dalam pembahagian sabar ni ada 3. Satu, sabar dalam melaksanakan taat kepada Allah. Nak semayang kena sabar, nak puasa kena sabar, nak mengaji kena sabar. Nak mengaji kena sabar. Kalau tak sabar dalam mengaji, nanti tak dapat ilmu. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua, sabar daripada maksiat. Sabar daripada maksiat ni maksudnya menahan diri daripada perbuatan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar dalam musibah, atau dipanggil masaib, musibah. Bila ditimpa musibah, alladzina iza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Orang yang apabila ditimpa musibah, kalimah pertama yang keluar daripada mulut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluar selipar hilang. Contohlah. Ini sini tak hilang lah kot, insyaAllah. Tak ramai pun hilang, tak tahu nak khabar lah. Bila kehilangan sesuatu, kalimah pertama yang keluar daripada mulut kita apa dia? Siapalah yang ambil ini? Pimo Sojid pun mencuri juga. Kalau tu tak sabarlah tu. Kalau kalimah pertama keluar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tanya, siapa meninggal cik? Selipar saya hilang. Bukan mahal benar pun, tapi sebab nak pakai tu yang mahal tu. Dia bowling je jenama bowling je. Tapi sebab nak pakai tu hilang tu, yang besar sangat itu. Jadi benda pertama kita boleh sebut setiap kali musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya-Allah kita jadi orang sabar. Tapi kalau kalimah pertama sebut bila timpa musibah benda lain, takut-takut tak sampai maqam sabar tu. Jadi sebab itu tuan-tuan, orang yang sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar menahan dirinya daripada perbuatan maksiat, sabar ketika ditimpa musibah,
golongan ini termasuk golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nak usahakan diri kita supaya jadi orang yang sabar. Bukan sabar ni menafikan diri kita untuk menuntut hak. Kalau sesuatu hak kita dilanggar, kita bersabar menerima ia sebagai suatu takdir daripada Allah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita boleh menuntut hak kita yang dibenarkan oleh syariat, itu masih dalam kategori sabar. Seorang isteri tidak diberi nafkah oleh suaminya, contoh dia dizalimi, maka dia mengemukakan tuntutan di mahkamah untuk tuntut nafkah daripada suami dia. Orang pun nasihat dia, tak payahlah pergi mahkamah, sabar je lah, dia kata. Sabar di situ tidak menafikan usaha kita untuk menuntut hak. Kadang-kadang orang kita ni dia salah faham tentang makna sabar tu. Kau tuntut-tuntut kat mahkamah, nanti dia kata macam tak sabar pula. Sabarlah tu, sebab menuntut hak. Tapi kita menerima ia sebagai takdir daripada Allah, tanpa kita buat sesuatu yang melanggar batasan syariat. Bila berlaku kematian, kita menangis, sedih. Orang pun kata, sabarlah, janganlah nangis. Mana boleh tahan nak menangis orang meninggal? Takkan nak ketawa pula. Nabi ketika kewafatan anak baginda pun, Nabi pun menangis. Dan sahabat tanya, kenapa menangis ni Rasulullah? Apa yang keluar ni? Ini adalah kasih sayang, rahmat. Ada kasih sayang. Yang tak boleh bila berlaku kematian sampai tarik rambut, topuk-topuk dada, guling-guling kat tanah. Yang ni perbuatan jahiliah. Yang ni tak boleh. Tapi menangis itu tidak menafikan kesabaran. Jadi menjadi golongan yang sabar adalah menjadi golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, golongan yang dicintai oleh Allah adalah golongan al-mutawakkilun. Apa mutawakkilun? Orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Disebut oleh Allah dalam surah Ali Imran sekali je dalam Quran. Surah Ali Imran ayat 159. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila kamu berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Apa makna tawakal? Selalu kita faham tawakal ni macam tak payah buat apa-apa. Memahami tawakal tanpa berbuat apa-apa itu satu kesalahan. Tawakal ni, takrif dia yang mudah adalah dia percaya apa yang ada di sisi Allah lebih daripada usaha dia. Dia percaya apa yang ada di sisi Allah lebih daripada usaha dia sendiri. Dia percaya Allah yang mendatangkan maslahah kebaikan, Allah juga yang menolak mudarat. Itu dipanggil tawakal. Jadi tawakal tidak menafikan usaha. Selagi kita boleh berusaha, tapi kebergantungan hati kita kepada Allah, bukan pada usaha yang kita buat. Contoh, kita keluar rumah, kita kunci rumah, kita meletakkan kepercayaan kepada Allah yang menjaga rumah kita, bukan kunci yang kita letakkan. Bukan bermakna tak kunci. Saya Ustaz, saya keluar tadi tak kunci pun rumah. Kenapa? Tawakal. Itu bukan tawakal. Tawakal ni tidak menafikan usaha, tetapi tidak bergantung dengan usaha. Dia lebih percaya Allah yang mendatangkan manfaat dan mudarat, dan bukannya bondo atau usaha yang dia buat itu yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Yang ni disebut dengan makna tawakal. Jadi bila mana kita memahami konsep tawakal yang sebenar, maka tawakal itu bukan berlaku di penghujung usaha. Tawakal itu bermula bila? Bermula sejak kita berazam nak melakukan sesuatu, kita kena bertawakal. Selalu kita faham tawakal bila?
dah habis lah. Macam mana bapak saudara kau di hospital? Tak tahulah pakcik, tak boleh buat apa dah, tawakal je lah, kata dia. Itu di penghujung. Bermula daripada kita berazam nak beri dia sihat, kita meletak pergantungan Allah yang bagi sihat, bukannya ubat, bukannya manusia, bukannya untuk dukun yang kita bawa tu. Yang beri sihat adalah Allah. Itu maksud tawakal. Bermula dari kita berazam, kita sudah bertawakal kepada Allah, bukan di penghujung usaha. Ini kena faham makna tawakal. Jadi dia tidak menafikan usaha selama usaha tersebut masih di dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syariat. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita benar-benar meletak kebergantungan kepada Allah, benda yang mustahil pada pemikiran manusia, kalau Allah berkehendak, benda itu boleh berlaku. Contoh, Sayyidatina Maryam. Ketika mana Sayyidatina Maryam selepas melahirkan Nabi Isa dalam keadaan badan yang lemah, nak makan kurma, waktu tu kurma tak ada. Lalu diperintah Sayyidatina Maryam, Allah mewahyu kepada Sayyidatina Maryam supaya menggegarkan pokok kurma, pohon kurma, untuk makan kurma. Baik. Lalu Sayyidatina Maryam pun kotuklah pokok kurma tu. Tuan-tuan boleh bayangkan tenaga seorang wanita selepas bersalin, apalah kekuatan yang dia ada untuk kotuk pohon kurma, untuk bagi kurma jatuh. Saya ingat kita yang lelaki yang tegap-tegap ni pun sekarang pun kalau goyang pokok kurma pun, pokok buah kurma pun tak jatuh. Tak jatuh. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ketukan daripada Sayyidatina Maryam menyebabkan buah kurma jatuh. Sebab yang menjatuhkan siapa? Allah. Usaha tu sebab. Maka sebab itu benda-benda sebab ni tuan-tuan, walaupun kecil, jangan pandang remeh. Tetap kita buat, walaupun mungkin dia punya kesannya kecil, kerana yang menyampaikan, yang memberi manfaat dan menolak mudarat adalah Allah. Ini serupa macam cerita kawan-kawan Palestin kita ni, saudara kita di Palestin ni. Apa sangatlah kita boleh buat? Kita fikir apa sangat kita boleh buat? Kita boleh berdoa, kita boleh bersedekah. Yalah, sedekah pun berapa sen monal yang kita boleh sedekah. Kan? Orang hari ni dia kempen boikot. Saya boikot ni satu hal lah. Saya lebih kempen tabarruk, sedekah. Saya ustaz tak boleh betul tinggal makan McD ni. Saya McD ni makanan ruji setiap hari ni. Setiap hari makan. Saya kata kat orang tu, kalau kau boleh McD RM30, kau masuk dalam tabung Palestin RM30. Ataupun double daripada tu. Boleh? Oh, macam tu tak payahlah. Tak payah makan macam tu. Tuan-tuan jangan lupa, ada satu produk Yahudi ni, yang kalau tuan-tuan boleh buang, insya-Allah Yahudi lumpuh. Apa dia? Rokok. Rokok tu kompom-kompom lah tu. Ada orang rajin pergi demonstrasi Yahudi tapi tangan ni rokok. Takbir, Allahu Akbar, pegang rokok, Allahu Akbar. Selek betul lah. Ada kawan saya, dia ambil gambar, dia pergi demo, dia tunjuk dia pegang rokok. Dia masuk ke dalam WhatsApp, lepas tu saya komen, banyakkan rokok, tinggalkan rokok, saya kata. Kadang semangat, tapi tidak ilmu tu salah juga ni. Kalau betul. Dan jangan benda tu bermusim lah. Jangan bermusim. Jangan berhenti doa untuk saudara kita di Palestin. Ada kesempatan kita untuk boleh berdoa di tempat yang Allah makbulkan, di masa yang Allah makbulkan. Doa untuk orang Palestin jangan tinggal. Kadang kita semangat bukan main. Lepas sembahyang Jumaat tu imam buat sembahyang hajat 2 rakaat pun tak nak join. Sembahyang hajat 2 rakaat untuk orang Palestin tak join. Semangat bukan main. Jadi kena selari. Jadi walaupun usaha kita kecil, boleh jadi asbab usaha kecil itu Allah turunkan pertolongan. Dan yang kedua, janganlah berbalah-balah, janganlah bergaduh-gaduh. Dahlah saudara kita kat sana kat Palestin ni berdepan dengan kecabaran. Kita pula sini berbalah-balah, bergaduh-gaduh, tak selesai-selesai. Dah bila nak selesai, yang bergaduh ni pun tak tahulah. Jangan bergaduh-gaduh.
Kerana perbalahan ini menyebabkan rahmat Allah tak turun. Baik, dan yang terakhir, yang ke-8, Allah mencintai golongan yang berperang di jalan Allah satu saf. Allah mengasihi golongan yang berperang di jalan Allah satu saf. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah As-Saff ayat 4. Dalam Quran Allah sebut surah As-Saff ayat 4, Allah mengasihi orang yang berperang di jalan Allah satu saf seperti satu bangunan yang kukuh. Nah, maksudnya satu bangunan yang kukuh, apa maknanya? Perumpamaan paling mudah kita nak faham, bukannya kita bergorak satu barisan, tapi saling memperkukuh antara satu sama lain. Masing-masing ada peranan. Bangunan ni tuan-tuan, dia ada unsur. Apa unsur bangunan ni? Dia ada lantai, dia ada tiang, dia ada dinding, dia ada atap. Ada orang yang Allah letakkan dia jadi atap, maka berfungsilah sebagai atap sebaik-baiknya. Yang jadi tiang, jadilah tiang yang sebaik-baiknya, berfungsi dengan sebaiknya. Bukan kita mempersoal dan mempertikai peranan. Di mana kita diletakkan peranan, di situ kita berfungsi untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab masing-masing kan, macam saya ada peranan saya. Tuan-tuan ada peranan tuan-tuan. Kita buat ikut peranan yang telah Allah letakkan kita untuk jaga agama Allah Subhanahu wa taala. Pernah kalau atap lah tuan-tuan, dia tak puas hati dengan lantai, susah juga tu. Atap kata, saya ni asyik kena panas je. Panas hujan saya tanggung, kata atap. Dia cakap, lantai sedap lah, dia duduk kat bawah. Tak ada kena hujan panas, dia kata. Lantai pula komplain. Kalau kau nak duduk bawah ni silakan, asyik kena pijak je hari-hari, dia kata. Kalau masing-masing mempersoal peranan antara satu sama lain, masalah tak selesai. Sebelum kita tanya orang kenapa orang tu tak buat, kita tanya diri kita buat apa. Masing-masing sayang agama. Sayang, betul sayang agama. Tapi bagaimana kita berperanan di tempat yang kita didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita banyak tengok apa yang patut kita buat, kita tak ada masa nak tengok orang lain apa yang dia patut dia buat. Tapi oleh kerana kita tak melihat apa yang patut kita buat, kita banyak masa melihat apa yang orang lain tak buat. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan 8 golongan ini kita termasuk daripada golongan yang disebut oleh Allah sebagai golongan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama dalam kehidupan kita ni kita fokus untuk jadi golongan yang Allah sayang. Bukan mencari kasih sayang manusia, kepuasan hati manusia yang tidak ada kesudahannya. Nak bagi manusia sayang dengan kita ni, kadang-kadang tuan-tuan tak ada satu formula pun sebetulnya. Tapi Allah menggariskan kepada kita bagaimana menjadi golongan yang dicintai dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa cukup sampai dulu untuk apa dapat saya kongsi dengan tuan pada hari ini. Ini saya ganti ni tak boleh lama-lama tuan. Dia ada limit dia. Dia macam tayar spare lah. Dia tayar spare ni sementara je. Dia bukan tak boleh nak lonjan-lonjan sangat. Jadi itulah sekadarnya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semua itu tutup dengan tasbih kafarah dan surah wal asri. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Sana la fi khusr illa alladhina amanu wa musalihat wa tawasaw. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.